Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Mengapa Amanah memilih jalur tengah? Diam tak diam, Parti Amanah Negara Amanah telah berusia 7 tahun. Amanah lahir pada 16 September 2015 sebagai sebuah parti Islam yang membawa pendekatan yang lebih sederhana dan jalur tengah demi menegakkan syiar Islam di Malaysia. Amanah dibina di celah-celah kepupusan kepercayaan terhadap kerajaan yang mula dihurung oleh kebusukan One Malaysia Development Berhad, One ADB, yang dilihat tidak mendapat perhatian parti yang kononnya memperjuangkan Islam ketika itu, iaitu PAS. Pemimpin Amanah terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat termasuk gabungan ahli profesional, akademik ulama dan pemimpin badan bukan kerajaan, NGO. Bersama-sama rakan ketika itu iaitu Keadilan DAP dan Bersatu, Pakatan Harapan berjaya memimpin kebangkitan rakyat dan membentuk Kerajaan Persekutuan pada 9 Mei 2018. Ahli Parlimen Amanah diberi portfolio yang penting dalam kerajaan termasuk portfolio kesihatan, wilayah persekutuan dan hal ehwal agama Islam. Menarik untuk kita rentas pandangan Timbalan Pengerusi Amanah Selangor, Tuan Haji Azli Yusof bagi mengupas kedudukan Amanah sebagai Parti Melayu Islam dan kelangsungannya dalam politik Malaysia dalam wawancara bersama Selangor Today baru-baru ini. Azli sendiri merupakan seorang profesional dalam bidang logistik yang bekerja dengan mendapat gaji yang lumayan dalam sektor swasta. Tetapi beliau sanggup terjun ke dalam gelanggang yang penuh dengan onak dan duri berhadapan dengan politik longkang, rasuah dan penyelewengan pihak berkuasa yang bermaharajalela walaupun di siang hari. Kata Azli, Amanah diramalkan hanya mampu bertahan hanya 2 tahun. Namun ia berjaya memenangi 11 kursi pada pilihan raya umum ke-14. Sebagai parti yang berasaskan Islam, Amanah mengemukakan calon yang sangat berkelayakan memimpin institusi tertinggi agama Islam dalam negara. Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat dilantik sebagai Menteri Agama. Ketika memegang jawatan inilah beliau mengangkat gagasan Islam rahmatan lil alamin dan pendekatan maqasid syariah sebagai tunjang kepada sebuah tadbir urus yang baik bagi sebuah negara. Ianya diluluskan dan diterima pakai oleh jemaah menteri, ujar Azli. Beliau berkata yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad semasa merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama bagi penggal kedua Parlimen ke-14 pada awal 2019 melahirkan sokongan tidak berbelah bagi atas usaha kerajaan untuk mempromosikan nilai dan budaya Islam melalui pendekatan rahmatan lil alamin dan maqasid syariah. Kepimpinan Mujahid juga telah membuat beberapa pembaharuan berkenaan kecekapan pentadbiran dan pengurusan jabatan-jabatan dan unit-unit di bawah Menteri Agama. Jelas Azli, antara pencapaian Mujahid ialah menaik taraf e-Syariah versi 3 untuk pendaftaran kes-kes di Mahkamah Syariah, meningkatkan kecekapan dan penyelesaian kes-kes Mahkamah Syariah yang tertunggak, menetapkan penunjuk aras bagi kes-kes rayuan syariah dalam tempoh 6 bulan, memberi penekanan kepada kajian dan semakan semula undang-undang sedia ada di samping penggubalan undang-undang baharu untuk memastikan keadilan dan manfaat kepada yang berhak. Dan yang tidak disebut Azli ialah kejayaan Mujahid memimpin hala tuju lembaga tabung haji dan menyelamatkan institusi Islam itu daripada muflis menerusi kerjasama ahli lembaga pengarah dan pengurusannya yang profesional dan tidak didominasi oleh parti politik. Amanah mempelopori gagasan Islam rahmatan lil alamin iaitu Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam yang memberi manfaat kepada semua makhluk termasuk manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar dan lain-lain. Jelas Azli dengan menterjemahkan teras utama iaitu amanah progresif, peduli dan inklusif. Amanah menaruh harapan gagasan ini akan menjadi model negara Islam kontemporari yang mementingkan kesejahteraan rakyat dalam negara, pelbagai agama dan bangsa. Ia akan menyerlahkan kesyumulan Islam sesuai untuk sepanjang zaman. Menurut Azli, Amanah berbeza dengan PAS yang membawa pendekatan keagamaan dan hak keistimewaan yang eksklusif. Mereka sering menimbulkan prejudis terhadap pihak yang berlainan kepercayaan, berlainan bangsa dan fahaman politik. Semuanya disandarkan atas agama dan akidah. Akhirnya masyarakat umum melihat Islam ini sebagai agama yang berat sebelah, bersifat menghukum sedangkan Islam tidak begitu sifatnya, jelas Azli.
Beliau mengimbas era 80-an yang menyaksikan pendekatan bersifat menghukum ini yang sangat ketara sehingga yang seagama dan sebangsa pun dikafirkan menyebabkan timbul perpecahan keluarga dan sanak saudara. Kebelakangan ini, pendekatan menghukum ini hidup semula hanya kerana ada pihak yang tidak sehaluan atau sependapat dengan mereka walaupun mereka itu seagama, apatah lagi yang bukan seagama atau bukan sebangsa, katanya. Amanah ingin memperbetulkan tanggapan dan salah faham terhadap Islam menerusi gagasan Islam rahmatan lil alamin. Matlamatnya supaya masyarakat Islam semakin kuat pegangan dan beramal dengannya. Manakala masyarakat bukan Islam pula selesa dan yakin berada di bawah kepimpinan Islam, tegasnya. Demikian antara pandangan Azli terhadap pimpinan dalam partinya yang kini menjadi alternatif kepada anak muda untuk turut serta dalam mewarnai politik negara dengan pendekatan Islam jalur tengah di samping memelihara ketuanan Melayu dalam sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Malangnya usaha-usaha pembangunan Islam ini terhalang apabila berlakunya langkah Sheraton yang mengakibatkan kerajaan Pakatan Harapan dijatuhkan secara tembok atap atau pintu belakang. Tindakan yang tidak melalui proses demokrasi dengan mengambil mandat daripada rakyat melalui proses pilihan raya cuma dijustifikasi menerusi naratif penyelamat negara, Islam dan Melayu daripada ancaman. Adakah amanah tidak Islamik, tidak cukup Melayu sedangkan amat jelas ia berpaksi kepada Islam yang tidak membezakan manusia berdasarkan bangsanya atau budayanya. Rakyat disumbat dengan keraguan terhadap amanah disebabkan wirid dan propaganda jahat yang diulang-ulang oleh musuh politiknya. Walau bagaimanapun, beberapa kali kalah dalam saman fitnah di mahkamah, musuh politik amanah tidak serik-serik melontar tomahan dan dakwah. Perang propaganda musuh amanah inilah yang perlu dihadapi oleh parti ini dengan melipat gandakan usaha penerangan dan aktivis menangkis serangan dan dakwah. Membujur lalu, melintang patah. Demikian sifat tegar dan keberanian pemimpin amanah yang sudah biasa bermalam di lokap demi perjuangan Islam, bertunjangkan rahmatan lil alamin. Ciri ini tidak pernah dialami oleh pucuk pimpinan parti asal iaitu PAS. Tidak terasa berdosakah mereka menuduh amanah tidak Islamik?